Selamat sejahtera semua. COVID-19 ini merupakan sejenis virus yang dikesan selepas kemunculan beberapa kes radang paru-paru di Wuhan, China. COVID-19 ini sangat berbahaya kerana ia akan membawa serangan ke atas paru-paru sekiranya dijangkiti. Individu seperti wanita hamil, kanak-kanak dan juga orang tua yang mempunyai masalah kesihatan adalah berpotensi untuk mendapat jangkitan ini. Demam, sakit tenggorokan, batuk dan sesak nafas merupakan simptom-simptom COVID-19. Dan simptom ini sangat menyerupai dengan selisema biasa. Oleh itu, masyarakat susah untuk membezakan jangkitan COVID-19 dengan selisema biasa. Wabak COVID-19 ini mula direkodkan di Malaysia apabila seorang wanita rakyat Malaysia yang berusia 40 tahun dikesan positif COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pembangunan negara terjejas akibat COVID-19 merupakan tajuk yang kami akan kupas dengan lebih mendalam memandangkan isu pembangunan negara sangat penting dan diambil cara oleh semua pihak, terutamanya pihak kerajaan. Pembangunan adalah langkah bagi memperbaiki masyarakat ataupun negara daripada kemunduran kepada kemajuan ataupun keupayaan manusia dan potensi mereka untuk menjamin mereka dapat memenuhi keperluan asas mereka. Penyebaran virus COVID-19 ini memberi ancaman terhadap negara tetapi turut mengancam masyarakat sejagat. Kewujudan dan penyebaran virus COVID-19 ini ketika kelembapan ekonomi global berlaku akibat krisis perdagangan antara Amerika Syarikat dan China turut mengancam ekonomi hampir semua negara. Pembangunan negara hampir seluruh dunia telah menurun sebanyak 2.7% pada tahun ini akibat penularan wabak COVID-19 ini berbanding peningkatan sebanyak 3.6% pada tahun 2019. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan krisis kesihatan ekosistem ekonomi global merupakan agenda utama kepada semua ekonomi pada April yang lalu. Oleh hanya demikian, kami memilih tajuk pembangunan negara terjejas akibat COVID-19 ini bagi mengupas dengan lebih lanjut faktor yang menyumbang kepada kejatuhan pembangunan negara dan juga bagi melihat bagaimanakah semua pihak mengambil langkah untuk membangunkan semula pembangunan negara. Selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Yumis William, nombor merit 2772202. Saya akan membentangkan faktor yang menjejaskan pembangunan negara. Faktor yang pertama ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelaksanaan ini adalah untuk mencegah penyebaran coronavirus. Malaysia telah melalui sebanyak 7 fasa PKP yang bermula dari 18 Mac. Kebanyakan sektor telah dipengaruhi semasa pelaksanaan PKP. Sebagai contoh, industri pembuatan tidak dapat beroperasi disebabkan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Pergerakan rakyat pada masa PKP juga adalah terhad dan dikawalkan. Faktor yang kedua ialah sekatan kemasukan pelancong asing. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan PKP telah menyekatkan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Perkara ini secara tidak langsung telah menyebabkan tenaga kerja dalam sektor perkhidmatan seperti penginapan, syarikat penerbangan dan makanan minuman terjejas. Menurut Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, anggaran terhadap kerugian sektor pelancongan adalah sebanyak RM45 bilion. Jelaslah bahawa pembangunan negara dalam sektor pelancong terjejas akibat penyebaran coronavirus. Faktor yang ketiga ialah penutupan sementara institusi pendidikan. Sektor pendidikan yang memberi sumbangan kepada ekonomi negara
telah menghadapi cabaran disebabkan penutupan institusi pendidikan dan sekatan kemasukan pelajar asing ke dalam negara. Hal ini menyebabkan pelajar dari luar negara tidak dapat menerusi pengajian di Malaysia dan semua aktiviti kurikulum tidak dapat berjalan seperti biasa di sekolah masing-masing. Faktor yang keempat ialah keperluan akses internet atau pelanti. Oleh kerana pelajar dan guru terpaksa menjalankan pembelajaran atas talian, akses internet dan pelanti seperti komputer riba dan telefon pintar amat diperlukan. Namun, bukannya semua pelajar dapat melengkapi kemudahan tersebut, terutamanya pelajar daripada golongan keluarga berpendapatan rendah. Dengan ini, pelajar tersebut akan terpinggir dan tertinggal dalam pembelajaran. Jelasnya, pembangunan pelajar dalam pendidikan terpengaruh akibat kekurangan akses internet atau pelanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnia binti Sudarmin. Saya akan membincangkan kesan-kesan COVID-19. Kesan COVID-19 ini terbahagi kepada 3, iaitu ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Kesan terhadap ekonomi yang pertama ialah penurunan harga minyak. Kejatuhan harga minyak akibat kurang permintaan sejak awal tahun. Hal ini kerana China telah menutup ekonominya dan berlaku pertikaian berterusan terhadap perang harga minyak. Kesan yang kedua ialah kadar perbelanjaan rakyat berkurang. Disebabkan Malaysia menggunakan model cukai jualan dan perkhidmatan, kekurangan perbelanjaan pengguna disebabkan COVID-19 telah mengurangkan jumlah kutipan cukai. Oleh itu, aktiviti perbelanjaan telah menyusut sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Kesan yang ketiga ialah penurunan permintaan domestik. Aktiviti ekonomi Malaysia telah terhenti mengakibatkan kejutan terhadap permintaan dan penawaran dalam ekonomi dan kesan secara langsung kepada peniaga. Ianya juga melambatkan perkembangan sektor utama, terutamanya sektor pelancongan, perkilangan serta pertanian, sekaligus melemahkan lagi pertumbuhan dalam permintaan domestik negara Malaysia. Kesan yang seterusnya ialah kesan terhadap sosial. Yang pertama, pekerja kehilangan pekerjaan. Corak kehidupan masyarakat berubah mengganggu pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Dan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan, serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan, mengakibatkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Kesan yang kedua ialah hubungan sosial terjejas. PKP telah menyekat pergerakan orang awam. Situasi ini mewujudkan kesan kepada psikologi masyarakat serta individu. Berbagai emosi yang dirasai seperti risau, gemuruh dan tekanan ini menyebabkan hubungan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia semakin berkurangan. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap pendidikan di mana institusi pengajian terpaksa ditutup dan aktiviti pembelajaran dilakukan dalam talian. Wabak COVID-19 telah mendidik rakyat untuk hidup dalam norma baharu, menyebabkan aktiviti harian masyarakat telah banyak berubah. Norma baharu telah menyebabkan sektor pendidikan lebih ke arah penggunaan teknologi secara maksimum. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran hari ini adalah menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian. Sekian, terima kasih. Langkah yang diambil oleh kerajaan adalah pemberian diskaun bil elektrik selama 6 bulan bermula 1 April hingga 30 September 2020. 15% diskaun diberikan kepada 6 sektor terpilih yang terkesan secara langsung akibat pandemik COVID-19. 2% diskaun diberikan kepada pengguna industri, pertanian dan komersial. Manakala bagi pengguna domestik, terdapat perbezaan dari segi peratus akibat penggunaan kilowatt. Langkah seterusnya, berlanjutan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan lagi bermula 1 Oktober hingga 31 Disember. Berlanjutan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN ini tidak memerlukan sebarang permohonan dan sekiranya peminjam mahu membuat pembayaran, mereka boleh membuat pembayaran melalui saluran bayaran yang disediakan. Langkah yang ketiga adalah kerajaan menyediakan bantuan prihatin rakyat BPR. BPR merupakan bantuan yang menggantikan bantuan sara hidup rakyat BSH dengan kadar yang lebih baik. BPR akan memberikan manfaat kepada 8.1 juta penduduk dengan peruntukan sebanyak 6.5 bilion ringgit berbanding 5 bilion ringgit untuk 4.3 juta penduduk untuk BSH.
Seterusnya, kerajaan memperkenalkan langkah tambahan bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Langkah tambahan yang pertama ialah kerajaan menaikkan peruntukan bagi subsidi upah kepada 13.8 bilion ringgit selama 3 bulan dan diutamakan untuk syarikat yang berdaftar kepada SSM. Semua pekerja yang berpendapatan 4,000 ke bawah layak untuk menerima bantuan subsidi upah. Seterusnya, kerajaan memberi saran kepada agensi pinjaman wang supaya menyediakan kemudahan kredit dan memberi moratorium ke atas bayaran ansuran PKS selama 6 bulan bermula 1 April 2020. Skim kredit mikro yang berkadar 2% dimansuhkan menjadi SIFA. PKS bagi pemilik syarikat milik kerajaan dan swasta akan dikecualikan daripada membayar sewa atau mendapat diskaun sewa sebanyak 30% daripada harga asal. Langkah tambahannya seterusnya ialah pengurangan bayaran levi kepada pekerja asing sebanyak 25% bagi syarikat yang permit pekerja mereka tamat pada 1 April hingga 31 Disember 2020 kecuali pembantu rumah. Majikan dan pekerja boleh membuat perbincangan berkaitan dengan terma pekerja seperti pemotongan gaji ataupun cuti tanpa gaji sepanjang tempoh PKP. Sekian, terima kasih. Dalam keadaan ini, masyarakat mempraktikkan norma baru dalam kehidupan seperti pakai topeng muka, kerap cuci tangan dan sentiasa berjarak 1 meter dengan orang lain supaya boleh bebas daripada ancaman wabak ini. Penggunaan internet sebagai medium untuk bekerja, berkomunikasi juga merupakan norma baru sekarang. Keadaan ini juga dapat membangunkan aspek teknologi negara. Semua pihak perlulah berusaha bersama-sama dalam membangunkan sektor-sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini supaya dapat meningkatkan ekonomi negara. Sekian, terima kasih.